أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله. يقول الناس عادة ونقولها عبادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini kita luangkan sedikit masa untuk sama-sama kita mendengar perkongsian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Waras ya? Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita masih lagi menyambung perbincangan dan perkongsian berkaitan dengan surah An-Naba, iaitu surah yang pertama daripada juzuk yang ke-30 di dalam Al-Quran. Dan pada perkongsian yang lepas pada bulan Ramadan, pada subuh Ramadan, kita telah membincangkan beberapa ayat Al-Quran daripada surah An-Naba ini, iaitu daripada fasal yang kedua, bermula daripada ayat 17 sehingga ayat 30, yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, ya, alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat dan peristiwa yang berlaku di dalam hari-hari di dalam hari-hari kiamat itu, ya, yang panjang dan dahsyat perkaranya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan berkaitan dengan salah satu daripada dua golongan, iaitu golongan yang diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat neraka Allah Subhanahu wa taala, iaitu golongan Taghut ataupun disebut sebagai lit-taghina ma'aba, golongan-golongan yang Taghut. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk fasal yang seterusnya daripada surah An-Naba ini, daripada ayat 31 sehingga ayat 36, yang Syekh Wahbah Zuhaili meletakkan tajuk pada fasal ini sebagai gambaran orang-orang yang mendapat kebahagiaan, ya. Salah satu daripada dua golongan tadi, iaitu golongan yang kedua, golongan yang mendapat kebahagiaan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kejayaan. Innalil muttaqin,
Golongan yang kedua adalah golongan yang bertakwa. Hadaiqa wa a'naba, yaitu kebun-kebun dan buah-buah anggur. Wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba, mereka itu orang-orang bertakwa tidak mendengar di dalam syurga kata-kata yang sia-sia dan dusta. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, semua itu sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Ya, sadaqallahul azim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan uh, golongan yang pertama, golongan Taghut yang mendapat uh, balasan neraka Allah Subhanahu wa taala, uh, biasanya Al-Quran memang tak akan lari daripada dua golongan ini. Ya, kalau Allah Ta'ala cerita pasal orang beriman, pasti Allah Ta'ala akan cerita berkaitan dengan orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan berkaitan dengan syurga, pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ceritakan berkaitan dengan neraka. Ya. Biasa dua perkara tersebut ataupun kita sebut sebagai pasangan itu pasti akan diceritakan. Ya. Dan pada fasal ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkaitan dengan orang yang bertakwa. Ya. At-taqwa sebagaimana yang disebut oleh para sahabat, ulama-ulama mufassirin, at-taqwa imtithal awamirillah wajtinabu nawahi. Ya. Yang dimaksudkan dengan takwa adalah imtithalu awamirillah, ya, iaitu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu nawahi, dan menjauhi segala larangan. Ya. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang buat apa yang Allah Taala suruh dan tinggal apa yang Allah Taala larang. Itu orang bertakwa. Ya, bukan dimaksudkan sebagai orang bertakwa kalau dia buat apa yang Allah Taala suruh sahaja. Ya. Dia pasti akan tinggal apa yang Allah Taala larang. Itu orang bertakwa. Ya. Dia tak ada saya baik semata. Ya. Tapi yang jahat pun saya buat juga. Itu bukan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya. Itu termasuk daripada ciri-ciri orang yang fasik. Ya. Kadang dia baik, kadang dia jahat. Ya. Kadang dia ikut, kadang dia buat larangan. Ya. Itu bukan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala menyebut innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapat kejayaan. Ya. Faza yafuzu fauzan, ataupun faza yafuzu fauzan mafazan, kejayaan itu adalah kejayaan di akhirat. Ya, dimaksudkan dengan kejayaan adalah kamu berjaya melepasi segala ujian Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan kamu ke dalam nerakanya, malahan memasukkan kamu ke dalam syurga. Itu adalah kejayaan sebenar. Ya. Banyak orang cari kejayaan dunia, ya, sama ada bersifat material, ya, berjaya peperiksaan, ya, kaya, ya, benda-benda yang bersifat dunia, seolah-olah dia dapat itu adalah benda yang kekal abadi, ya, bersifat dunia ini. Ya. Akan tetapi itu bukan benda yang kita nak. Ya. Kadang-kadang perkara tersebut menjadi fitnah ataupun menjadi bala kepada kita balik. Ya. Tapi yang kita nakkan itu adalah semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diberikan syurga olehnya. Dan itu yang betul-betul kejayaan yang kita nak. Ya. Tak ada orang yang
Dia buat benda-benda, sebab tu dimaksudkan dengan benda yang kita boleh dapat ini. Kalau kita buat sesuatu yang Allah Ta'ala suruh sekalipun, dengan matlamat mendapatkan syurga, tak ada masalah. Ya. Itu masih lagi termasuk daripada apa yang Allah Ta'ala tuntut pada kita. Tapi kalau kita dapat satu martabat lagi, kita nak buat sesuatu bukan semata-mata dengan syurga, tapi semata-mata untuk rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu lagi tinggi martabat. Tapi kalau buat pun sebab nak masuk syurga, pun tak ada masalah benda tersebut. Memang Allah Ta'ala sebut, mintalah syurga, buat sekian untuk dapat syurga. Kalau kita buat semata-mata nak masuk syurga, tak ada masalah pada perkara tersebut. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, ataupun Nabi SAW menyebutkan, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku menyediakan kepada hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang bertakwa ini, ma la 'ainun ra'at, apa yang mata tak pernah melihat, wala udhunun sami'at, dan apa yang telinga tak pernah dengar, wala khatara 'ala qalbi bashar, dan hati tak pernah terlintas. Allah Ta'ala berikan nikmat itu benda yang tidak pernah kita sangka macam mana. Ya. Kalau selagi mana masih lagi dalam zon kita, masih lagi kita sangka, kalau sebab tu syurga ni tuan-tuan, tak ada hadis yang menjelaskan macam mana syurga tu. Ya. Tak ada hadis yang menjelaskan macam mana betul-betul syurga tu. Ya. Kalau ada hadis yang menyebutkan detail ataupun beberapa sedikit daripada nikmat syurga itu, biasanya sama ada hadis itu sangat sedikit ataupun hadis itu adalah hadis rekaan sahaja. Ya. Macam contoh, uh, uh, dalam syurga ada ada pisang, contoh ada satu hadis ni, ada pisang yang bila kamu makan, kamu terpegun dengan kesedapan pisang itu selama berapa ratus tahun, contoh. Ada hadis-hadis yang macam tu. Bila kita makan, banyaklah contoh kan, kita makan pisang, sebab pisang antara yang disebut dalam syurga memang ada pisang. Ya. Bila makan pisang, terpegun dengan sedapnya pisang tu selama beberapa ratus tahun. Ya. Jadi biasa hadis-hadis ini adalah hadis yang direka. Ya, memang benda tu mustahil tak mustahil berlaku, tapi bila direka, sedangkan hadis yang paling jelas menyebut tak boleh terlintas macam mana. Ya, kamu takkan, berapa lama pun kamu takkan tahu. Ya, sedap dia macam mana kamu takkan boleh jangka ataupun boleh sangka perkara tersebut. Ya. Apatah lagi kalau melakukan perbuatan yang confirm masuk syurga. Ya. Sebab syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling jelasnya adalah dia yang akan bagi. Ya, dia akan bagi kepada kita. Ya. Kalau semata-mata dengan apa yang kita buat kita boleh dapat syurga, memang tak akan dapat. Ya. Memang tak akan dapat kamu masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan antara yang disebut dalam Al-Quran adalah hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun dan juga anggur. Ya. Biasa kalau kebun ni pun, kalau kat dunia pun kebun ni dianggap sebagai benda yang kelebihan. Ya. Kalau orang ada kebun ni, kita kata memang kelebihan pada dia. Ya.
uh, apatah lagi kalau kat kebun dia banyak pokok-pokok, buah-buahan dan sebagainya. Itu memang menjadi kecemburuan pada orang. Kalau orang tu dia ada kebun, dia ada pokok-pokok buah dan sebagainya. Ya. Macam kalau orang yang jenis tinggal apartmen daripada kecil sampai besar sampai tua pun, ya. Kalau dia boleh tanam satu dua pokok pun dia rasa macam nikmat dah. Ya. Kalau dia boleh tanam dalam pasu pun dia rasa macam nikmat sangat. Kan waktu PKP tu kita tengok perangai-perangai orang kan. Ya. Dia duduk kat apartmen tak boleh pergi mana. Tak boleh keluar, tak boleh apa. Apatah lagi kalau time merepek-merepek dulu kan. Sampai tutup apartmen kalau kalau tu kena macam kena penjara dalam apartmen kan. Tak boleh pergi mana. Ya. Kalau dia dapat tanam 2-3 pokok dan berbuah, rasa macam nikmat sangat. Ya. Macam kita yang mungkin duduk kampung ni, kita boleh belakang tu ada lagi ada lagi kawasan, ada lagi apa semua. Boleh mencangkul, lagilah nikmat. Kan? Boleh tanam apa ni pokok-pokok dan sebagainya yang membesar lebih besar lagi nikmat. Sebab orang tanam pokok bunga dan pokok buah serai pun dia rasa macam nikmat sangat. Kan? Sebab tu Allah Ta'ala menyebutkan benda-benda ini. Begitu juga dalam sirah Nabi SAW, apabila ada sahabat yang ketika solatnya dia jadi lalai dalam solat. Ya, sebab antaranya dia teringat kurma dah masak lah apa semua kan. Melalaikan dia daripada solat. Dan dia infakkan serahkan kebun itu kepada Islam ataupun kepada Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan nikmat itu dengan syurganya yang jauh lebih berganda berbanding perkara tersebut. Ya. Tapi itu pun dah jadi nikmat sampai lalai dalam solat. Ya. Sampai best ni macam sekarang dah nak mula musim durian balik kan. Kalau kita tengok orang-orang yang ada pokok durian berbuah, pasti kita akan sebut, nanti kena panggil tu. Nanti kena jemput lah, pergi sana lah, apa semua kan. Tu kalau orang yang ada. Dan kalau orang yang ada pula, dia kalau boleh, dia sebut aje lah, tapi tak mesti akan panggil kita kan. Kalau dah ramai-ramai datang, dia pun tak dapat nanti. Jadi itu antara nikmat di dunia, apatah lagi di akhirat. Yang kita tak tahu kebunnya besar mana. Besar mana tanah yang akan diberikan kepada kita itu. Dan apa isi kandungannya yang terlalu besar. Wa a'naba, dan buah-buah anggur. Buah anggur daripada zaman berzaman, daripada banyak ketamadunan, memang buah anggur termasuk daripada ciri buah-buah orang-orang kayangan. Ya. Dia hidup pun naik atas. Dia bukan hidup kat tanah macam ni. Dia bukan hidup bawah. Dia kena pokok dia kena naik, lepas tu baru keluar buah dia. Kan? Dia bukan hidup macam tembikai ke kat tanah. Kan? Hidup macam pokok-pokok yang kat tanah ni bukan. Kalau kadang-kadang orang kata macam strawberry tu macam kayangan sangat. Tak. Bukan semua tempat ada strawberry. Ya? Ketamadunan Firaun ke apa semua tak melambangkan strawberry sebagai benda-benda kayangan. Tak tahulah asal mana strawberry kan. Tapi hampir semua ketamadunan menceritakan tentang anggur. Dalam Islam, sunnah memakan buah anggur ini, makan buah anggur pun yang Nabi SAW dan para ulama mengatakan tashabbuhan bi ahlil jannah. Cara nak makan buah anggur pun, kita bukan petik macam tu makan, bukan macam tu makan buah anggur untuk dapat sunnah dia. Kalau kita beli buah anggur, lepas tu kita makan
macam makan biskut ke, ataupun makan buah-buah biasa, tak. Cara makan buah anggur memang setangkai tu kita kita gigit, kita angkat macam ni, kita makan satu persatu. Itu sunnah makan buah anggur. Jadi bukan makan kita cuit sebiji, kita masuk mulut. Tak dapat sunnah itu makan buah anggur macam tu. Eh? Dia nak cara makan buah anggur tu memang setangkai tu kita gigit satu persatu tu macam tu. Tu Nabi makan macam tu. Antara buah yang boleh makan macam tu. Makan tembikai tak boleh buat macam tu. Dia jadi bid'ah lah makan tembikai kalau buat macam tu. Dia buah yang kita boleh, itu pun bukan kita boleh tunjuk pada orang makan mesti macam tu. Kan? Dan boleh tunjuk pada orang makan macam tu dengan tanpa niat berbangga dengan perkara tersebut. Kalau berbangga pula jadi lain. Tapi kalau nak dapat sunnah makan buah anggur memang macam tu makan dia. Ya. Kalaupun kita petik satu persatu dan nak beli setangkai pun mahal kan contoh. Lepas tu orang letak buffet ke apa-apa semua ada macam tu, takkan nak ambil kita setangkai. Kan? Makan-makan dekat rumah orang kita ambil satu setangkai itu letak atas pinggan kita, mana boleh. Dan orang lain tak dapat. Kalaupun kita ambil satu persatu boleh makan macam tu. Itu dapat sunnah dia. Macam tu makan. Tasyabbuhan bi ahlil jannah, sebagai meniru ahli-ahli syurga makan macam tu. Kat syurga dapat makan macam tu. Kat dunia boleh buat makan macam tu. Antara buah yang boleh makan macam tu. Sebab tu kalau kita tengok perlambangan yang dibuat kepada Firaun dan juga dalam ketamadunan kuno dan sebagainya, memang dia baring, lepas tu dia makan macam tu. Tapi dia bukan tiru sunnah para Nabi. Tapi dia belagak, dia sebagai maharaja dan sebagainya. Maka dengan belagaknya itu Allah Subhanahu Wa Taala campakkan dia ke dalam neraka. Wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Ada kebanyakan tafsiran menyebut kawa'iba adalah gadis-gadis yang muda, yang sebaya umurnya. Kerana di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala semuanya akan sebaya umurnya. Sebab tu ada satu hadis ketika Nabi sebut orang-orang muda je boleh masuk syurga. Jadi ada sahabat yang berumur ni dia terasa perkara tersebut. Tanya dengan Nabi, kami ni tak boleh masuk ke macam mana? Kan dah tua-tua tak boleh masuk syurga ke? Bukan maksudnya macam tu. Kamu masuk syurga, kamu akan berada dalam keadaan terbaik pada umur yang premium kamu, pada umur yang muda kamu. Jadi tak akan masuk dalam keadaan tuanya macam tu. Jadi tua tu paling semangat, apa benda nak buat dalam syurga buatlah. Kalau tua-tua masuk syurga, tua-tua pun malas nak buat apa kan. Soalnya macam itulah. Dan akan tetapi ada para ulama mufassirin mengatakan bukan semata-mata dimaksudkan dengan orang perempuan muda sahaja. Kawa'iba itu lebih merujuk kepada orang suruhan. Orang suruhan ada lelaki, ada perempuan. Atraba adalah yang muda, orang yang remaja lah, atrab. Jadi kita nak buat apa saja, kita suruh orang je buat. Seolah-olah macam itulah. Macam memang dapat layanan yang terbaik daripada syurga itu. Kamu nak apa, orang yang akan buatkan. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Gelas-gelas yang penuh berisi minuman ini ditafsirkan dengan tajri min tahtihal anhar. Mengalir di dalam syurga itu sungai-sungai yang pelbagai. Jadi maksud gelas berisi minuman
adalah penuhnya sungai dengan minuman. Ya. Sama ada dimaksudkan dengan kita nak gelas itu akan penuh dengan apa yang kita nak, ataupun kamu nak minum apa, minumlah. Sungai sekali dengan sungai-sungai pun ada. Ya. Kita minum 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 apa yang sedap, satu cawan je lah boleh beli pun. Sekali, dua, tiga kali kan. Minuman benda-benda sedap ni satu cawan pun dah berpuluh-puluh ringgit contoh kan. Sekali minum boleh lah. Kan? Nak setiap kali minum air tu, keringlah poketnya. Tapi kamu nak apa saja, dengan sungai-sungai kali dapat. Nak banyak mana minum. Minumlah banyak mana nak minum. Ya. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Para penghuni syurga itu tidak mendengar di dalamnya perkataan-perkataan yang lara dan perkataan-perkataan yang tipu. Ya. Lara ini maksud dia benda yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kat dunia bila kita sebut laruan ini benda yang menjauhkan kita daripada berzikir kepada Allah. Kan? Kita ni Allah Taala suruh kita berzikir, lepas tu kita tak berzikir. Lupa apa semua, malas tak apa lagi. Tapi kita tak pergi berzikir, kita pergi larau pula. Maksudnya kita pergi jauh daripada berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu maksud lara. Dan juga kidzaba, apatah lagi perkara-perkara yang menipu. Ya. Kita dengar, kita suka dunia ni, kita akan dengar banyak benda-benda yang lara. Kan? Kalau kita suka pada perkara tersebut, maka kita akan pergi kepada sana. Ya. Macam orang-orang sekarang, apa yang dia suka. Daripada dulu pun orang suka berhibur. Kan? Akan tetapi hiburan yang banyak bercanggah dengan Islam itu memang ramai sangat orang suka. Kan? Kalau buat konsert, ramai orang pergi. Ya? So, konsert macam segala konsert yang ada daripada dulu sampai sekarang. Tiketnya habis tuan-tuan. Segala konsert yang daripada dulu sampai sekarang orang buat. Konsert-konsert yang lara ini, habis tiket dia tuan-tuan. Baru ni yang Coldplay, Blackpink apa semua, habis tiket dia tuan-tuan. Blackpink tu yang dia orang sebut antara jualan tertinggi dekat Asia Tenggara. Kalah negara lain. Negara kafir pun kalah dengan kita ni. Negara yang kafir orangnya, negara yang kafir rakyat dia, kalah dengan kita ni, negara yang majoriti Islam. Nak katanya orang Islam pun suka pada benda-benda lara. Ya. Yang Coldplay, nama nak sebut pun susah. Bunyi pun macam lucah bila sebut nama kumpulan. Ya. Habis tiket dia dalam masa, orang kata dalam masa sekejap, dalam masa berapa jam ke, dalam masa berapa hari, habis tiket yang harganya pun bukannya murah. Bukannya kita bayar, mana ada konsert tu percuma. Tak pernah dengar orang buat konsert percuma ni. Kan? Kalau konsert percuma panggil band kampung boleh lah. Kan? Tak ada. Tu orang muda sekarang lah. Dia bukan orang muda sekarang, orang mudanya memang macam tu. Kan tengok cerita P.Ramlee pun kan, nak pergi twist lah, nak pergi apa tu kan. Dengan orang tua-tua sekali pergi kan. Yang main twist-twist ni apa entah. Filem apa tak ingat. Jadi kat dunia ni memang dunia yang lara, benda yang banyak menjauhkan kita daripada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab tu Al-Quran menyebut wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman itu, orang beriman lelaki dan perempuan, mereka adalah wali pada sesama mereka. Kita ni nak tengok kita beriman macam mana, kita suka orang beriman yang macam mana. Dah kalau kita suka
pada perkara yang bercanggah pada orang-orang beriman suka, maka boleh tahulah iman kita setara mana. Ya. Kalau para ulama yang datang itu, ni kat Selangor pun banyak yang akan dilangsungkan beberapa program-program panggil ulama pun dah mula banyak. Tapi tidaklah sehebat konsert. Dia ulama pun masuk, konsert-konsert pun masuk. Tapi ulamanya ala kadar, siapa yang suka pergilah dengar kan. Tapi yang konsert ni memang ramai orang suka. Ya. Kalau buat festival pun kena buat juga konsert. Kan? Kena panggil juga ya, nasyid-nasyid, tak apalah. Ya. Tapi kalau dah perkara tersebut, macam biasalah setiap masjid ke surau buat festival kan. Kalau kita betul-betul muhasabah kan. Time konsert tu ramai. Time, yelah nak guna apa istilah pun, panggil nasyid ke panggil apa ke, time konsert tu ramai. Time kuliah tak ramai juga. Ya. Kalau panggil ustaz-ustaz tu, kuliah duha ke apa, terpaksa panggil ustaz-ustaz yang selebriti masyhur juga, baru ramai. Kalau panggil ustaz-ustaz kapuk ni memang tak ada apa lah, tak ada siapa datang ni. Kan? Macam itulah. Jadi nak dapat ilmu tu susah. Dan tak ramai orang minat pada perkara tersebut. Ya? Tapi kalau konsert, suka ramai pergi. Nasyid ke tak nasyid pun suka orang pergi. Tapi akhirat kelak dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang benda-benda yang menjauhkan kita daripada zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala tak akan berlaku di sana. Ya. Maksudnya dalam syurga pun memang kita akan berzikir saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan melihat benda-benda yang nikmat sahaja. Ya. Wala kidzaba, dan tidak ada benda yang tipu-tipu. Ya, kat dunia ni menipulah ada banyaknya. Kan? Cerita pun tipu, ya? Kalau sembang pun menipu, kan? Kalau scammer memang scammer saja kita ni, ya? Dalam agama pun menipu, banyak benda tipu saja kita kat dunia, ya? Keluarga pun boleh tipu sesama, kawan baik pun boleh tipu, ya? Pemimpin menipu, macam-macam tipu kat dunia ni, ya? Dah lah lara, lepas tu menipu pula lagi, ya? Sama ada orang itu jadi terpaksa menipu kerana suasana menjadikan dia menipu, macam-macam kat dunia. Ya? Tapi dekat akhirat takkan ada benda macam tu. Dekat akhirat, apabila seorang ahli syurga itu bertemu dengan ahli syurga yang lain, dia cuma akan kata benda yang betul sahaja. Ya? Dan benda betul itu yang Allah Ta'ala jadikan dia betul. Macam contoh, bila kita jadi ahli syurga, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita, Allah Ta'ala jadikan penghuni syurga itu cantik orangnya. Cantik orang. Setiap hari makin cantik, setiap hari makin cantik, setiap hari makin cantik. Bila kita tengok orang sesama orang syurga, cantik pada semalam lah. Ya. Dan benda tu benda betul. Ya. Tapi kat dunia tak adalah. Kat dunia, nampak segak hari ni. Padahal dia cakap tipu sebenarnya. Kan? Padahal dia nak bodek saja ke. Benda menipu aja. Kan? Pergi jumpa orang lain, menyampah aku dengan dia. Padahal depan dia cakap, handsome, nampak segak. Pergi jumpa orang lain, dia kata, alah, apa benda dia tu. Kan? Itulah kita kat dunia. Kan? Cakap macam tu kat dunia. Kan? Tapi kat akhirat kelak, bercanggah dan tidak akan berlaku perkara sedemikian. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba, itulah balasan yang setimpal daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan pemberian yang sangat banyak. Ya? Jadi Allah Taala sebut semua benda ni yang tak boleh kamu bayang ini, itulah balasan setimpal daripada Tuhan yang Maha memberi, Maha mencipta segala perkara, itulah balasan yang setimpal. Ya?
Kita kalau kat dunia ni, baik macam mana sekalipun, awal-awal mungkin boleh dapatlah banyak. Tapi kalau berlaku beberapa perkara, boleh ditarik sekejap saja. Kalau kita ni baik sebagai pekerja yang baik, berapa bonus orang boleh bagi, berapa ganda bonus orang boleh bagi. Tapi kalau syarikat dah rugi, kamu baik macam mana sekalipun, tak boleh bagi bonus dah, macam tu lah. Kan ada saya ada kawan-kawan saya yang ketika dapat keuntungan yang banyak, dia boleh dapat bonus yang berganda-ganda. Ketika syarikat dah rugi, sama je, tak pandang dah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa gandakan nikmat pada kita. Setiap hari jauh lebih nikmat berbanding hari-hari sebelumnya. Maksudnya kita kalau Allah Taala sebut kita minum air hari ini lebih sedap daripada semalam. Macam tu. Tengok orang hari ini lebih cantik pada semalam. Itu kat syurga. Kita hari ni makan roti canai, esok nak makan roti canai lagi dah muak dah. Esok cari nasi lemak lah pula, macam tu lah. Tak ada orang, nasi lemak dia sedap lah. Cuba makan 2-3 hari. Lepas tu muak dah. Nanti sebulan, 2-3 bulan lagi barulah nak cari balik nasi lemak tu. Itulah dunia jemu kita. Orang viral, segala macam viral kan. Ada kat Meru ni banyak juga yang viral kan. Ada apa tu dekat Jalan Kenangan tu. Ada yang satu tu viral cendol apa dah. Time viral tu panjang orang beratur. Ustaz Farid Zainal dia pun, saya kalau benda viral ni memang kita makan 5 bulan nanti baru kita makan. Waktu tu memang dah tak ada apa dah. Barulah kita boleh rasa. Time viral memang tak adalah kita nak rasa. Tapi ada orang yang jenis dia time viral pun dia nak merasa juga. Tak tahu apa yang dia suka pada beratur itu. Kan ramai orang yang macam tu, dia cuba juga pergi hari tu tak dapat. Pergi tak dapat, 2 kali tak dapat. Lepas tu dia malas. Saya baru ni saya pergi rasalah. Waktu tu dah tak ada beratur apa dah. Sedap lah dia kata. Tapi sekali je lah pergi sebab bukan jalan selalu. Kita jalan sekali-sekala je nak begitu. Tapi ada orang yang jenis macam tu, dia viral, dia pergi sanggup beratur lah apa semua, lepas tu dia kata tak sedap. Lepas tu apa yang kamu dapat sebenarnya ni? Dah lah penat beratur lah apa semua, lepas tu kamu kata tak sedap. Orang punya style sekarang ni kan, ada akak India buat nasi lemak, beratur orang Melayu kita. Dah apa ke benda ni? Kan beratur lepas tu tak dapat. Beratur panjang apa semua dah. Sebenarnya habis tak dapat lah apa. Kita ni nak apa tak tahu. Kan? Padahal beli mana-mana sama je. Kan? Tapi tak tahu perangai tu macam mana entah benda-benda macam ni kan. Bila viral, sanggup datang daripada pukul 6 pagi, apa benda ni? Kan? Tak tahu perangai. Tuan-tuan tak termasuk macam tu lah. Biasa orang duduk dekat surau sampai pukul 7 ni. Taklah termasuk kalangan macam tu kan. Tapi orang lain tu banyaknya macam tu. Kalau kita tak pernah tahu pasal kedai kat Jalan Kenangan, tiba-tiba viral, pergi orang kita. Dia beratur lah apa semua. Padahal cendol, tuan-tuan punya tempat tepi ni pun ada cendol kan. Macam tu lah. Saya nak cerita apa tadi? Tapi itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir, sebagai balasan untuk kita, sebagai balasan kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya, Allah Taala bagi gandaan yang kita tak jangka macam tu. Kat dunia kita boleh jangka berapa banyak kita boleh dapat. Macam orang masuk main saham lah konon-kononnya kan. Bila time untung tu
oh boleh untung. Ada kawan saya tu dia main saham. Ya. Uh, time dia cerita, time dia kata, oh siapa-siapa nak join, jom. Kawan-kawan lah kan. Kita tak join benda-benda tu. Kita dengar je lah. Saya pernah buat, uh, untung paling tinggi dia pernah buat 1,000 kali ganda. Tuan-tuan bayang lah, 1,000 kali ganda. Kalau dia letak 5,000, 1,000 kali ganda berapa? Tapi kalau kita tanya, yang yang ruginya banyak mana? Yang pernah ruginya banyak mana? Itu tak nak cerita pula. Kalau cerita untung, yang paling tinggi 1,000 kali ganda pernah untung. Sekian-sekian untung macam. Yang rugi, rugi tak boleh lah cerita. Nanti orang tak minat pula nak masuk kan. Macam tu lah. Kita rugi kita sorok. Untung kita cerita. Ya? Tapi itulah, sekali itulah boleh dapat. Bukannya boleh setiap hari dapat 1,000 kali ganda. Ya? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi, tak tahu berapa banyak kali ganda, tak tahu. Ya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita sebagai orang-orang yang bertakwa dan kurniakan syurga kepada kita, insya-Allah. Jadi saya kira sekadar itulah perkongsian daripada surah An-Naba ini, ayat 31 sehingga ayat 36, berkaitan dengan gambaran orang-orang yang bertakwa yang mendapat nikmat dan kebahagiaan di akhirat kelak, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita kalangan itu, insya-Allah. Jadi sekadar itulah perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapat manfaat dan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan saya. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.